Alhamdulillah, dan selamanya marilah kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita mengikuti pengajian bahasa Arab, dan moga-moga setiap kali pengajian yang kita ikuti kita dapat manfaat. Jadi buah manfaat itu akan datang daripada mana? Daripada setiap apa yang kita amalkan. Setiap apa yang kita amalkan. Jadi setiap pengajian yang kita datang, yang kita hadir, yang kita ikuti, pastikan kita faham sesuatu dan kita boleh bawa balik selepas keluar daripada pengajian tersebut. Walaupun sedikit. Kalau banyak, alhamdulillah. Tapi paling minima mesti ada perkara-perkara yang mana kita boleh bawa balik atau memanfaatkan dia. Itu adalah buah ataupun manfaat daripada ilmu yang kita dapat. Ingat, ilmu itu untuk difahami dan untuk diamalkan. Bukannya kita hafaz lepas kita simpan seorang-seorang, tak. Kita dapat, kita faham, kita amal dan kita ajarkan kepada ataupun kita sampaikan kepada orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dulu waktu kecil saya punya cita-cita nak jadi polis. Sebab suka tengok masa tu berakhas, tembak-tembak, pakai baju smart, lepas tu naik kereta, laju, kejar orang jahat. Jadi apabila sampai satu masa dekat sekolah, ustaz ada seorang ustaz saya ni, dia bagi tahu tentang satu hadis. Idza mata ibnu Adam, apabila matinya seorang anak Adam itu, fanqata'a illa min thalath, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak-anak yang soleh. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Jadi dalam 3 benda ni, mungkin alhamdulillah sekarang kita ada mempunyai anak, dan kita mengharapkan anak-anak kita ni dapat mendoakan kita. Satu. Dan yang kedua adalah sedekah jariah. Dan yang paling penting sekali adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni macam mana? Ustaz tu beritahu. Ilmu manfaat ni adalah macam ni. Kita mengajarkan kebaikan kepada seorang, dan seorang tu faham, dan seorang tu amalkan, kita dapat pahala. Itu baru seorang. Dia faham, dia amalkan, kita dapat pahala dah, sebab kita ajar tadi. Lepas tu dia dah faham, dia ajar kepada orang lain. Selagi mana kita duduk di dalam kubur dan orang tu amalkan apa yang kita ajar, mudah-mudahan pahala itu mengalir sehingga hari kiamat. Besarnya pahala bagi seorang muallim, bagi seorang guru, bagi seorang murabbi, bagi seorang alim ulama yang mengajarkan ilmu tersebut. Tapi adakah seorang ustaz saja yang boleh dapat itu? Tidak sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga. Dengan cara macam mana? Kalau tidak ada kekuatan untuk memberi kuliah ke depan, kita boleh menasihati kawan-kawan yang lain, ajarkan juga apa yang kita faham. Itu boleh juga sebenarnya. Sebab setiap orang Muslim itu adalah perlu untuk menyampaikan dakwah walaupun sekecil. Dan selalu kita balighu anni walau ayat. Sampaikanlah satu ayat daripada aku walaupun satu ayat. Jadi moga-moga mudah-mudahan perkara ini menjadi amal saleh. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengajarannya adalah kita kena fikir apa perkara baik yang kita dah ajarkan kepada orang. Perkara baik. Jadi kalau kita dah banyak apabila kita dah banyak ajarkan perkara baik kepada orang, dan orang tu manfaatkan, masya-Allah, banyak pahala kita. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan tentang kata-perkataan yang kita selalu bacakan di dalam solat. Bermula daripada takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, sehinggalah doa kunut, tahiyat akhir dan selesai. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini saya akan membawakan 2 doa.
dua doa yang mana yang first adalah kita doa kita banyak baca doa ini ketika mana dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan supaya doa untuk kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah doa yang mana kita mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Doakan kepada kedua ibu bapa kita. Dan kenapa kita bincang perkataan-perkataan pada malam ni? Supaya yang pertama kita faham apa perkataan-perkataan ataupun doa ataupun perkataan yang kita selalu baca doa ni. Doa ni nanti insya-Allah kita akan baca. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan dah hafal dah. Dah hafal dah. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu makna dia dan ada beberapa kesilapan ketika mana orang ramai membacakan doa-doa ni. Dan kita akan tengok kesilapan-kesilapan tu dan kita akan cuba perbaiki jika kita pun melakukan kesilapan yang sama. Jadi insya-Allah kita akan cuba membahaskan pada malam ni dari segi makna dia, maksudnya dan bagaimana kita akan tukar daripada dhamir seorang dan ramai jamak dan bagaimana cara bacaan yang betul dan tepat. Insya-Allah. Baiklah. Yang pertama, kita pergi kepada bawah lah. Pergi pada bawah. Ini adalah doa yang mana daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jikalau aku terjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang aku perlu lakukan?" Yang pertama sekali Rasulullah beritahu, Rasulullah ajarkan doa ni. Pendek. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Karim tu ditambah oleh para ulama. Ataupun ada sebagian riwayat mengatakan ada karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada karim. Ada tapi riwayat yang paling kuat tak ada karim. Tak sama. Akhirnya dapat juga. Sebenarnya yang saya tulis tu ada kesilapan sikit sebenarnya. Kesilapan sikit. Sebab dia ada dua fa'fu anni kan? Fa'fu anni tu ada dua. Dia tak ada tuhibbul afwa, betul? Kan? Jadi yang betulnya adalah dekat sini depan. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan untuk edit dekat bahagian ni. Tuhibbul afwa. Dekat bahagian ni tulis perkataan tuhibbul afwa. Ini je perkataan yang salah. Yang tadi tu dekat bahagian sini je sahaja yang tersilap. Yang ni sahaja. Yang lain betul. Dan kenapa doa-doa tu tidak mengikut urutan? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Okey, yang pertama, betulkan perkataan fa'fu anni tu dekat bawah tu, tukarkan kepada tuhibbul afwa. Tukarkan kepada tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Perkataan fa'fu anni yang bawah tu, yang saya dah merahkan tu, tuliskan kepada tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Baik. Jadi ada ralat dekat situ fa'fu anni yang bawah tu yang saya merahkan kotak merah tu, sepatutnya perkataannya adalah yang betul tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa yang betul. Yang sahih. Yang sahih. Tuhibbul afwa. Jadi boleh potong dan tulis tuhibbul afwa. Potong fa'fu anni yang bawah tu, tulis tuhibbul afwa. Baiklah. Okey, selesai? Alhamdulillah. Baik, yang pertama, jom kita tengok perkataan yang pertama. Jadi sebelum kita tengok perkataan yang pertama, jom kita tulis makna sahaja dulu. Jom kita tulis makna dulu. Kita abaikan dulu perkataan yang bahasa Arab ini. Jom kita tulis perkataan yang tulis perkataan ataupun kita tulis dekat ruangan kosong dekat tempat nombor 1. Allahumma, betul? Allahumma. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya. Ya Allah,
sesungguhnya Engkau. Ini maksudnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau. Ya Allah, sesungguhnya Engkau. Allahumma innaka. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau. Kita nak bagi tahu betul-betul yang mana sesungguhnya Engkau, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau. Okey. Dah tulis yang pertama? Selesai? Baik. Yang kedua pula, kalau tak yang kedua. Yang kedua. Afuun karim. Betul kan? Allahumma innaka afuun karim. Jadi, jom kita kata yang kedua apa? Apa maksud afu tu? Maksudnya apa? Ampun. Maaf. Oh, sebab tu orang kata afuan. Syukran, afuan. Ataupun afuan. Maaf ya, maaf. Tapi sebenarnya dia satu level lagi daripada maaf. Iaitu apa? Pengampun. Allah ni Maha Pengampun. Maha Pengampun. Kan saya pernah ceritakan apa beza afun dengan apa beza ghafur. Kan? Ingat tak? Apa beza ghafur? Ghafur Allah ghafur. Allah tu Maha Pengampun. Yang ni pun Maha Pengampun juga, tapi apa beza? Dalam bahasa Melayu, dua perkataan sama pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur. Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur tu Maha Pengampun. Tapi yang ni kenapa Rasulullah sebut Afun? Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Afun. Dalam bahasa Melayu kita sebut dua pengampun. Tapi dalam bahasa Arab lain, berbeza maknanya. Siapa ingat? Beza Ghafur dengan Afun. Ampun habis. Ampunkan habis. Ya, betul. Afun ni adalah pengampunan Allah kepada hamba-Nya secara total, secara habis. Jadi, setiap kali kita melakukan dosa, sama ada dosa besar lah, dosa kecil itu yang mana kita boleh diampunkan dengan sedekah, ambil wuduk, istighfar. Jadi dosa-dosa besar tu kita perlu untuk bertaubat. Jadi apabila kita bertaubat dengan taubat nasuha, yang mana Allah ampunkan. Allah ampunkan. Allah ampunkan maksudnya kita dah bebas daripada diazab di api neraka. Tetapi masih lagi ada di dalam CCTV dekat padang mahsyar. Jadi orang lain akan tahu lah. Oh, dulu dia pernah mencuri rupanya. Tapi Allah dah ampunkan. Allah dah ampunkan, jadi kita dah terlepas. Tapi orang lain semua tahu. Oh, ustaz ni pernah mencuri rupanya. Contoh. Ataupun pernah membuat dosa besar lah, kan? Itu ghafur. Tetapi dalam bulan Ramadan sahaja Allah itu Maha Afu. Yang mana Allah habiskan semua, maafkan semuanya. Kita kiranya contohlah, kalau dekat komputer kita dah tak nak dah file tu, kita delete betul? Dia tinggal dekat recycle bin betul? Itu ghafur. Contohnya, kalau nak bagi senang faham, ghafur. Tapi kalau afun, kita dah delete sekali dekat dalam recycle bin tu. Maksudnya kita dah remove terus. Ibarat tak ada dah, bersih. Itu maksud afun. Sebab itulah apabila orang-orang yang melalui madrasah Ramadan ini, ketika mana dia dapatkan pengampunan yang betul-betul daripada Allah SWT, dosanya habis dan dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan fitrah. Sebab tu dia sebut Aidil Fitri. Kita sebut, kita akan menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Kita nak menyambut Hari Raya Fitri, itu maksudnya kita dah keluar daripada fitrah, seperti bayi yang baru lahir yang tak ada dosa. Kosong. Allah. Jadi punya hebat yang bulan Ramadan ni sebenarnya. Tapi dia kena betul-betul lah. Kena betul-betul kita puasa, kita menghidupkan malam, kita qiyamul lail, kita bayar zakat, kita baca Quran, kita infak, sedekah dan sebagainya, semua benda. Dengan harapan kita minta Allah ampunkan dosa kita. Dan kita kena amalkan doa ini sebagai zikir. Tak kisahlah pada waktu malam, waktu pagi, waktu siang, waktu tengah hari, kita amalkan doa ni. Pendek je. Allahumma innaka afuwwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau boleh sebelum pergi kerja, naik kereta pun, selepas baca doa kedaan tu, baca doa ni. Moga-moga Allah mengampunkan semua dosa kita. Sebab Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia sayang semua hamba-hamba dia. Walaupun hamba-hamba dia banyak buat dosa, ya Allah, kan? Tapi Allah boleh hapuskan semuanya. Tetapi dengan syarat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan air mata yang mengalir itu tanda keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Baik, kita sambung kan? Jadi yang kedua, Maha Pengampun. Jadi yang ketiga, lagi Karim. Ada Karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Karim. Jadi apa maksud Karim? Yang Maha Mulia. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, lagi Maha Mulia, ya Allah. Maha Mulia, ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Yang suka kan? Jadi sambung yang keempat adalah ni, tuhibbul afwa. Amat suka akan keampunan. Tuhibbu tu maksudnya amat suka akan keampunan. Jadi kita jangan benci orang-orang yang buat salah. Sebab boleh jadi dia boleh bertaubat dan dia boleh jadi lebih baik daripada kita. Jadi kita benci apa yang dibuat, tapi kita jangan benci orangnya. Mana tahu di penghujung hidupnya dia mampu bertaubat kepada Allah SWT dan Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Nescaya mungkin dia akan jadi lebih baik daripada kita. Jadi sama juga macam kita juga, setiap hari kita perlu istighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Amat suka akan ampunan. Dan akhir sekali kita akan sebut ini, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Baik, saya nak bagi tahu satu tips ataupun satu benda yang mana apabila dalam setiap doa dalam Al-Quran pun juga, apabila ada huruf fa dekat depannya, ada huruf fa, ada huruf fa. Fa ni maksudnya adalah maka. Jadi fa ni bertujuan untuk nak segerakan, nak mempercepatkan. Mempercepatkan. Sebab tu kita guna fa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia yang amat suka akan keampunan, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Maka ampunkanlah aku, ya Allah. Macam tu. Fa. Bulatkan fa. Sebab fa tu adalah satu huruf yang mana berfungsi untuk mempercepatkan, menguatkan dan mempercepatkan supaya kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa. Fa'fu anni. Baik. Cuba tengok balik dalam nota. Duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak? Dia guna wa. Dan ampunilah aku. Beza wa'fu anni dengan fa'fu anni. Fa'fu anni lebih hebat, lebih kuat dan lebih cepat. Jadi hebat sebenarnya doa ni, walaupun kecil, walaupun pendek. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Aisyah. Sangat hebat doa ni. Sangat. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Ya. Sami Allah tu Sami Allah. Sami'a. Sami Allah. Sami Allah. Dia bukan Sami'a, bukan. Sami'a. Setengah orang disebut Sami Allah. Bukan. Dia perkataan dia adalah tiga huruf saja tu. Sami'a. Sami Allah. Tapi kalau dia dimasukkan dengan huruf Allah, dekat situ ada mat asli. Sami Allah, Sami Allah. Macam dia baca bismillah. Bismillah. Kan panjang. Bismillah, Bismillah. Kat situ ada mat asli dua harakat.
Jadi sami'allah Allah, dia dua harakat kat situ. Tapi kalau dia sami'a, kalau itu berbeza. Sami'a Allah. Yang itu betul. Oh, ada dua kat situ. Sebab masukkan dengan lafzul jalalah. Oh. Sama macam kita baca bismillah. Bismillah, bismillah, dua harakat kan? Sama juga. Sami'allahu liman hamidah. Gitu. Ada panjang dua harakat. Sebab masuk dalam lafzul jalalah. Dalam lafzul jalalah ada mad asli dua harakat. Baik, selesai. Alhamdulillah. Boleh faham? Baik. Jadi, kenapa saya tak susun apa ni dengan betul? Disebabkan saya nak minta tuan-tuan dan puan baca makna dekat bawah dan cari perkataan dekat atas. Supaya dia lebih berfikir. Dia lebih berfikir daripada saya letak direct kat situ. Ada orang yang tadi saya nampak ada orang yang dah letakkan nombor dekat ini yang pertama, kedua. Boleh, tak ada masalah. Itu atas kreativiti masing-masing, tak ada masalah. Cumanya kalau saya letakkan secara ikut urutan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, sama je. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Tapi ada sebab sebenarnya yang saya letakkan terbalik. Ataupun yang ini yang dulu yang sebagainya. Kalau tak sebut alif pun boleh. Boleh. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, macam mana kita itu kalau betul. Bagaimana kalau kita nak katakan kita baca doa ramai-ramai? Dia jadi imam pula. Imam dekat rumah ke ataupun imam dekat surau dekat masjid ke? So macam mana? Dekat mana kita nak tukar? Fa'fu anna. Jadi kita akan tukar satu je. Kat mana kita tukar? Belakang ni kita tukar. Ni, kat sini kita tukar. Saya ni kan lah. Saya merahkanlah kat sini. Besar kan? Dekat sini je. So kita akan tukar fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ramai. Tapi kalau kita solat seorang-seorang dalam tahajud kita, dalam solat duha kita, solat hajat kita, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Jadi kalau ada imam baca ramai-ramai ni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca imam baca seorang apa? Kami ni macam mana? Makmum pandai lah. Makmum pandai lah. Banyak dalam bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab. Cepat aku anda dah kami semua. Dia macam seorang. Macam tu. Budak-budak. InsyaAllah. Jadi kalau yang imam tu insyaAllah semua dia akan mahir apa-apa insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Doa yang pertama. Baik, jom kita pergi kepada doa yang kedua. Okey. Doa yang kedua ni adalah doa yang dipetik daripada Al-Quran dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra. Yang mana doa ni menceritakan tentang kita nak mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati doa ni betul-betul, air mata kita boleh mengalir. Menitis air mata kita. Merindukan kepada kedua mak ayah kita yang telah lama pergi ataupun yang masih hidup sama juga. Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, pengorbanan seorang ayah dan kasih sayang sebagai seorang ibu jauh beza ni. Itulah yang disebut mak dan ayah. Jadi ini adalah doa yang selayaknya untuk mereka berdua. Jadi apabila kita bacakan doa ni, walaupun mereka hidup ataupun mereka tiada dah pergi, jadi doa ni sampai kerana tadi dalam hadis tadi idza mata ibnu adam fanqata'a illa min thalath. Apabila mati anak Adam, habis, putuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Dan satu benda ni adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi untung bagi siapa yang anaknya ramai. Dan tapi kita kena pastikan anak yang ramai tu mendoakan ni. Dan anak yang tak ramai pun bagus juga, alhamdulillah. Tapi kita kena pastikan anak-anak itu mendoakan. Jadi dekat sekolah saya, daripada kecil lagi, daripada tadika kita dah ajar doa ni supaya dia hafal. Siap ada lagu lagi. Allahumma ighfir li
Rabbi. Dia dah hafal. Dan dia hafal lepas solat dia baca. Mungkin pada waktu tu dia hafal sahaja, dia tak ada penghayatan. Tapi lama kelamaan baru dia tahu yang mana doa ni adalah untuk kesejahteraan kepada kedua ibu bapa ni. Jadi doa ni pun kita tengok sama-sama insya-Allah. Bismillah. Baik. Yang pertama apa dia? Okey, kita abaikan dulu apa dia perkataan Arab dia pertama. Yang kedua, okey, jom kita tengok perkataan Melayu yang pertama. Rasanya apa yang pertama? Rabbi ghfirli. Maksudnya Rabbi ghfirli? Ha? Ampunilah saya. Jadi ada perkataan yang awal tu, Rabbi. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Bila pandai dah ni. Tanya soalan boleh jawab ni, masya-Allah. Jadi kalau nak tinggalkan sebulan di kelas Ramadan pun, jadi saya pun tenanglah. Soalan dalam bulan Ramadan kita dah tak ada kelas dah. Sebulan kita cuti sekejap. Sama sekejap. Bulan puasa pun yang raya kan. Mungkin ada seminggu 2 minggu pun kita akan cuti juga. Jadi ada beberapa minggu juga lah yang kita akan cuti dulu. Baik, yang pertama Rabbi ghfirli. Masya-Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Rabbi ghfirli. Yang pertama kita minta ampun untuk diri kita dulu yang pertama. Rabbi ghfirli. Lepas tu? Wali walidayya. Wali walidayya. Nampak ya dekat belakang tu? Highlight dulu kat sini. Ya ni kat sini. Nanti kita akan bincang. Wali walidayya ni untuk saya seorang. Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku. Baik, dalam doa ni Allah ajarkan kita nak bagi satu perumpamaan. Dahsyat ni, perumpamaan. Rabbi ghfirli. Lagi? Wali walidayya. Sama yang ketiga? Warhamhuma. Okey. Oops. Dan rahmatilah mereka berdua. Yang pertama, kita minta ampun kepada mereka berdua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma, dan rahmatilah mereka. Nampak? Ketika mana Allah memberikan rahmat kepada ibu bapa kita akan menjadi tenang. Ketika mana kita mendoakan ibu bapa kita, yang mana kalau ibu bapa kita sedang diseksa di dalam kubur, yang mana dia akan direhatkan sebentar di dalam kubur. Hebat doa ni kan? Hebat doa ni kan? Jadi kita jangan putus membaca doa ni, khusus kepada ibu bapa kita. Dan rahmatilah mereka berdua. Sama seterusnya. Ini yang paling best. Kama. Kamanya adalah seperti. Kama rabbayani. Kama rabbayani. Kama rabbayani, seperti mana mereka membesarkan kami. Seperti mana mereka membesarkan kami. Jadi cuba ingat balik, ketika mana kita mempunyai anak, yang mana macam mana kita nak membelai anak kita, nak membesarkan itu dengan penuh kasih sayang. Anak kita bangun waktu malam, kita rasa macam kenapa, kita rasa sangat caring. Macam tu juga sebenarnya kita nak minta kepada Allah, ya Allah, rahmatilah dan caringlah kepada mak dan ayah. Itu sebenarnya kita nak minta Allah kesiankan kepada mak dan ayah kita. Sangat hebat doa ni. Seperti mana mereka membesarkan kami. Dahsyat, nak besarkan seorang anak tu susah. Perlukan kesabaran, perlukan kasih sayang yang kita berikan. Anak kita demam pun kita hati lah. Itu contohnya macam mana kita nak besarkan. Jadi perkara yang sama juga kita minta kepada Allah. Seperti mana mak ayah kita membesarkan kita, maka sama juga macam tu, ya Allah, Kau ampunilah kedua dosa mak ayah kita dan rahmatilah mereka seperti mana mereka membesarkan kami sewaktu kami kecil. Jadi doa ni Allah dah berikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Ayat berapa? Sekejap saya cek. Saya tengok ayat berapa.
Sekejap, saya cek je. Boleh? Dalam surah Al-Isra ayat yang ke 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam ayat yang ke 24. Ada sedikit berbeza. Tapi yang hujung tu sama. Kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah kepada mereka dan katakanlah kepada Tuhanmu, maka rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani rahmati kamu berdua sewaktu kamu kecil. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-24. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-24. Okey. Boleh? Jadi dalam doa-doa ni juga, kalau kita baca yang Melayu ya Allah ampunilah aku. Oh, jadi maksudnya Rabbi fili. Yang kedua wali walidayya, maksudnya dan yang kedua ibu bapaku. Yang ketiga, dan rahmatilah mereka berdua, warhamhuma. Dan seperti mana mereka membesarkan kami, kama rabbayani, sewaktu kami kecil, shaghira. Itu. Sewaktu kami kecil. Baiklah. Jadi ini adalah doa untuk seorang. Ini adalah doa untuk seorang. Jadi macam mana untuk ramai-ramai? Yang ini yang ramai orang tersilap. Yang ni ramai orang tersilap. Jadi saya bulatkan dulu. Saya bulatkan dulu kata-perkataan yang perlu ditukar. Ini adalah perkataan yang perlu ditukar juga. Ini pun sama juga. Yang ini pun sama juga. Yang ini adalah bacaan seorang. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira. Ada yang baca sighara. Sighara. Ada juga yang baca sighara atas wazan fi'ala. Shaghira atas wazan fa'ila. Sama je, tak ada masalah. Tapi yang saya bulatkan tu yang paling penting. Yang ramai orang tersilap. Kebalikannya orang yang baca dekat bawah ni senang. Sebab tukarkan dekat satu tu je. Yang saya bulatkan je. Tapi yang ni ramai yang silap. Okey, jom kita tengok sama-sama. Bismillah. Yang pertama, saya tulis kat mana? Okey, saya tulis kat sini. Yang pertama adalah Rabbil firlana. Okey, ni yang pertama. Rabbil firlana. Ni yang pertama ni kan? Yang pertama kan? Jadi Rabbil firlana. Rabbil firlana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Yang pertama. Yang kedua, ini. Dekat sini dia akan jadi wali wa apa? Lidaina. Wali wa lidaina ataupun wali walidina. Dulu betul. Wali walidaina betul, wali walidina betul. Saya akan bahaskan apa beza wali walidaina dan apa beza wali walidina. Dulu tu ada beza. Okey. Wali walidina atau wali wa
walidaina. Okey. Baik. Okey. Sambung. Kedua. Ni. Dua kan? Yang ketiga sini, wali-walidayah. Ni kan? Yang ketiga kan? Warhamhuma ni juga pada warhamhum. Warhamhum. Yang tiga. Empat. Kama Rob. Kat sini dia dah tak baca Robbayan. Dia dah baca kama Robbauna. Dia adalah fi'il madhi kat sini. Robba, Robbu. Jadi robbau kat sini. Kama Robbauna saghira. Boleh, tak ada masalah. Saghira ni boleh. Kama Robbauna saghira. Baik, untuk ramai-ramai kita akan baca Rabbighfir lana. Wali-walidina boleh, wali-walidaina boleh. Apa beza dia? Nanti saya beritahu. Warhamhum sama. Warhamhum. Kalau kita baca seorang, kita baca warhamhuma tu maksudnya berbalik kepada dua orang ibu bapa kita. Tapi kalau kita baca warhamhum, kita mewakili ibu bapa kita dan ibu bapa jemaah sekalian. Semua hum, ibu bapa kita, termasuk dengan ibu bapa yang mana jemaah yang ikut sama-sama dengan kita. Kama Rabbauna, seperti mana mereka semua telah mendidik kami. Mereka semua maksudnya ibu bapa kita dan ibu bapa semuanya jemaah-jemaah yang kita doakan sekali. Seperti mana mereka semua mendidik kami pada waktu kecil. Tapi perbezaannya dekat sini. Perbezaannya dekat sini. Apa maksud wali-walidina dan apa maksud wali-walidaina? Bezanya apa? Baris dia kan? Tapi dia adalah perbahasan daripada para ulama yang mana afdal? Yang mana afdal? Yang mana lebih baik? Jadi jawapannya adalah dua-dua harus. Tak ada masalah. Kita boleh baca wali-walidina dan kita boleh baca wali-walidina. Maksudnya apa? Yang pertama, saya sebut yang ni dulu, wali-walidaina dulu. Wali-walidaina ni adalah kedua ibu bapa kami. Wali-walidaina. Dia daripada perkataan walidun, daripada perkataan walidun, jadi walidaina. Wali-walidaina. Daina. Ingat kalau daina tu, wali-walidaina adalah dua orang ibu bapa kami, dua orang ibu bapa kami. Maksudnya apa? Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Maksudnya kita fokus kepada ibu bapa saja, ibu bapa saya dan ibu bapa semua jemaah sekalian yang kita doakan. Ibu bapa saja. Ini wali-walidaina yang pertama ni. Akan tetapi kalau kita baca wali-walidina, wali-walidina maksudnya lebih umum, lebih besar. Allahumma ighfir lana wali-walidina, maksudnya kita doakan kepada kedua ibu bapa kita dan kedua ibu bapa kita. Yang lain juga, maksudnya tok wan kita juga. Betul. Dia adalah perkataan jamak wali-walidin. Walidin itu maksudnya ibu bapa kami. Bukannya ibu bapa saja, tapi ibu bapa dan ke atas. Maksudnya saya mendoakan pada mak ayah saya, tok puan saya, nenek atuk saya, lepas tu dengan yang atas lagi dan atas lagi, dan saya doakan sama juga dengan jemaah yang saya bawa sekali. Sama juga macam tu. Jadi itu lebih banyak, lebih besar sebenarnya. Umum doa. Wali-walidina, betul. Baris bawah tadi, wali-walidina. Tapi kalau kita fokus kepada kedua ibu bapa kita saja, wali-walidaina.
Kalau kita doa seorang tadi walidayya, betul. Walidayya. Seorang ni. Rabbi filli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu seorang. Kalau ramai-ramai kat sini Rabbi fil lana, boleh pilih walidina ataupun walidaina, warhamhum sama kama rabbawna sighara ataupun saghira. Ada perbezaan tu kama baru dengan kama bauna. Okey. Dengan kama rabbayani. Kama baru ada. Kama rabbau. Baru ni. Kama bauna sorry. Rabbahuna. Tak ada. Dia perkataannya adalah kama rabba. Dia asalnya perkataannya adalah rabba. Rabba ni adalah mendidik. Rabba yurabbi. Rabba. Ni kama rabbau. Mereka semua telah mendidik kami. Siapa mereka semua telah mendidik kami tu? Maksudnya mak dan ayah kita. Macam tu. Sorry. Jadi maksudnya pilihan bacaan doa kita kena tepat. Macam mana kita nak tepat? Kita baca doa yang betul setiap hari. Perlahan-lahan. Mula-mula praktikkan untuk baca seorang. Rabbi filli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey. Untuk ramai-ramai pula. Rabbi fil lana. Boleh. Walidina boleh. Walidaina boleh. Warhamhum kama rabbawna saghira. Boleh? Kalau kita nak baca sirara pun boleh juga. Jadi kalau kita setuju, kita tukarkan kat sini. Kita baca sirara untuk jamak lah. Lebih sama lah. Maksudnya kalau saghira kita baca untuk seorang, jadi sirara kita baca untuk ramai. Boleh? Supaya dia lebih variasi. Sirara. Boleh? Sirara. Buat kecil. Sigar. Alhamdulillah. Biar sedikit yang kita belajar, tetapi kita dapat amalkan yang tepat. Jadi sebenarnya ketika mana imam-imam baca doa, jadi saya angkat tangan, dengar. Alhamdulillah ramai betul-betul. Ramai betul, tapi ada juga beberapa yang baca salah, silap. Lagu sedap main. Lagu sedap main. Cumanya tersilap sedikit. Jika ditegur dan diberitahu, insya-Allah dia boleh berubah. Tak masalah. Allahumma fil lana. Boleh? Allahumma fil lana boleh? Allahumma, kita masukkan sekali dengan Allah. Boleh? Allahumma fil lana boleh? Jumlah mana? Kita tambah. Boleh? Allahumma fil lana dzunubana. Walidina boleh? Tak masalah. Sebenarnya doa ni daripada sini je. Daripada warhamhum kama rabbayani saghira, itu je. Tapi yang depan-depan tu ditambah oleh beberapa riwayat. Dan akhirnya dapatlah doa ni. Dan yang pentingnya asal doa ni daripada Al-Quran Al-Karim, daripada surah Al-Isra tadi. Baik, alhamdulillah. Dapat satu malam ni. Dua doa yang mana kita amalkan. Mungkin sebenarnya kita dah hafal lah, tapi malam ni kita dapat tahu maknanya dengan lebih dalam dan bagaimana cara membacanya dengan betul dan tepat. Moga-moga kita menjadi orang yang lebih baik bacaannya, kefahamannya, dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Ada soalan? Tanya? Sama juga doa ni. Sama. Doa ni adalah umum pada ibu bapa yang masih ada ataupun masih meninggal. Tapi kalau yang ni kita boleh tambahkan juga dengan Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh kita boleh tambah, tak masalah. Tapi ini doa ni adalah umum pada semua. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita sambung dengan aplikasi. Boleh? Bersedia? Supaya kita dapat energizer sikit.
Jadi kita mencari pemenang yang terakhir sebelum kelas kita bercuti selama berapa bulan, berapa minggu. Dah kata Babi Jah. Nampak tak belakang? Oh, nampak. Nanti 1, 2, 3. Alright. Okay. Tenang. Okey, alhamdulillah. Oh, akhirnya hajian